Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهلا وسهلا. صباح الخير. في هذا اليوم سندرس المادة اللغة العربية مع Ustazah Husna. Pada hari ini awak akan mempelajari bahasa Arab bersama saya Cikgu Husna. الآن افتحوا كتابكم صفحة 31. Sekarang buka buku teks bahasa Arab awak muka surat 31. في هذا اليوم سندرس تحت الموضوع حرف الياء. Pada hari ini kita akan mempelajari tajuk huruf ya. في الآخر هذا فيديو تمكنوا. Pada akhir pembelajaran video ini awak akan dapat yang pertama, istima' wa nutqu sautu harfu ya, mendengar dan menyebut bunyi huruf ya. Kedua, qira'atu sautu harfu ya, membaca bunyi huruf ya. Dan yang ketiga, kitabatu harfu ya, iaitu menulis huruf ya. Istami'u jayyidan, thumma intiq sautu harfu ya, masmu' nutqan sahihan. Dengar baik-baik bunyi huruf ya yang didengari dan sebutkannya dengan sebutan yang betul. Harful ya bil harakatil qasirah. Yang pertama, kita akan mempelajari berkaitan dengan bacaan pendek huruf ya. Mari kita lihat contoh bacaan pendek huruf ya. Harful ya bil harakati fathatun sautu ya. Huruf ya berbaris fathah, iaitu baris atas, bunyinya ya. Kedua, harful ya bil harakati kasratun sautu yi. Huruf ya berbaris kasrah, iaitu baris bawah, bunyinya yi. Dan yang ketiga, harful ya bil harakati dhammatun sautu yu. Huruf ya berbaris dhammah, iaitu baris depan, bunyinya yu. Kalau awak dengar ketiga-tiga huruf ya yang berbaris atas, baris bawah dan juga baris depan tadi saya baca dengan pendek. Ingat ya, kalau bacaan pendek, di atas huruf itu hanya ada baris sahaja. Kalau baris atas ada dekat atas ya, kalau baris bawah ada dekat bawah ya, dan kalau baris depan ada dekat atas ya. Okey, mari ikut saya baca. Ya, ya, yi, yi, yu, yu. Kemudian mari kita lihat pada contoh perkataan bacaan pendek huruf ya. Yang pertama, huruf ya berbaris fathah. Huruf ya kalau berbaris fathah maksudnya dia berbaris atas. Okay, awak nampak ada baris atas dekat sini, dekat atas huruf ya. Okay, ini adalah baris atas. Kita baca dengan pendek ya. Ya. Ikut saya baca. Ya. Okey, kita tengok contoh dia. Ikut saya baca dahulu. Yadun. Ya. Yadun. Yadun. Okey, awak nampak kan huruf ya yang berwarna pink ini dan juga yang ada baris atas. Kita baca dengan pendek. Tak boleh baca panjang sebab dia tak ada apa-apa pun sebelah dia. Kalau bacaan pendek, dia ada satu baris dekat atas dia je. Kedua, huruf ya berbaris kasrah, iaitu baris bawah. Kalau awak nampak, ini ialah baris bawah. Okey, ikut saya baca. Yi. Yi. Kita tengok pula pada contoh perkataan. Okey. Sebut dulu dengan saya ya. Yanayiru. Yanayiru. Okey, kalau awak nampak ada huruf ya yang berbaris kasrah ni, yang warna pink ni, kita hendaklah baca dengan pendek. Tak boleh baca panjang. Kita mesti kena baca pendek sebab dia dah tak ada apa-apa sebelah dia. Kalau bacaan panjang kan dia ada kawan. Tapi kalau bacaan pendek dia tak ada kawan. Okey. Yang ketiga, huruf ya berbaris dhammah, iaitu baris depan. Okay, awak nampak kan ada baris depan dekat sini. Okey, ini juga dibaca dengan pendek. Ikut saya baca. You. You. Kita tengok pada contoh perkataan. Yusa'idu. Yusa'idu.
Okey, kalau awak nampak ada huruf ya yang berbaris dhammah yang warna pink ni, kita baca dengan pendek saja. Tidak baca panjang. Okey, saya ulang. Yusa'idu. Yusa'idu. Thumma, kemudian mari kita lihat pada harful ya bil harakatit tawilah. Kita nak pelajari pula berkaitan dengan bacaan panjang huruf ya. Mari kita lihat bagaimana bacaan panjang huruf ya. Yang pertama, harful ya bil harakati fathatun ma'a harful alif sautu ya. Huruf ya berbaris fathah iaitu baris atas bersama dengan huruf alif yang tidak berbaris, bunyinya ya. Yang kedua, harful ya bil harakati kasratun ma'a harful ya sautu yi. Huruf ya berbaris kasrah iaitu baris bawah bersama dengan huruf ya yang tidak berbaris, bunyinya yi. Dan yang ketiga, harful ya bil harakati dhammatun ma'a harful waw sautu yu. Huruf ya berbaris dhammah iaitu baris depan bersama dengan huruf waw yang tidak berbaris, hendaklah dibaca panjang yu. Okey, kalau awak perasan, ketiga-tiga huruf ya tadi saya baca dengan bacaan panjang. Yang pertama, awak tengok dia ada baris atas, lepas tu dia ada kawan dengan huruf alif, kena baca panjang. Yang kedua, ada baris bawah kawan dengan huruf ya, juga baca panjang. Dan yang ketiga, ada baris depan kawan dengan huruf waw, juga dibaca dengan panjang. Thumma, kemudian mari kita lihat pada contoh perkataan untuk bacaan panjang huruf ya. Yang pertama, kalau awak nampak harful ya, ada huruf ya berbaris fathah iaitu baris atas, ini ialah baris atas, berkawan dengan huruf alif yang tidak berbaris, hendaklah kita baca panjang ya. Baca kadar 2 detik iaitu macam 2 harakat lah. Ya. Okey, contoh perkataan khiyarun. Khiyarun. Okay, kalau awak nampak ada huruf ya berbaris fathah kawan dengan huruf alif. Tadi saya baca dengan panjang. Okey, ikut saya baca. Ya. Khiyarun. Khiyarun. Kemudian yang kedua, harful ya bil harakati kasratun ma'a harful ya. Ada huruf ya berbaris kasrah, kemudian kawan juga dengan huruf ya yang tidak berbaris, hendaklah dibaca panjang yi. Yi. Baca panjang ya, kadar 2 detik. Yi. Okey, contoh perkataan ta'yinun. Ta'yinun. Okay, kalau awak nampak ada huruf ya berbaris kasrah, kemudian kawan dengan huruf ya, baca panjang yi. Okay, ikut saya baca yi. Ta'yinun. Yi. Ta'yinun. Dan yang ketiga, huruf ya berbaris dhammah. Ini baris dhammah iaitu baris depan. Dia kawan dengan huruf waw yang tidak berbaris. Hendaklah dibaca panjang yu. Yu. Okey, tengok pada contoh perkataan. Liu. Liu. Kalau awak nampak ada huruf ya yang berbaris dhammah iaitu baris depan, kemudian kawan dengan huruf waw yang tidak berbaris, baca panjang. Kalau awak perasan ada lagi satu kat sini. Huruf ya ada baris dhammah kawan dengan huruf waw yang tidak berbaris, kita baca panjang. Okey, ikut saya baca. Yu. Liu. Liu. Okey, boleh faham? Boleh bezakan bacaan panjang dan juga bacaan pendek? Okey, bagus. Thumma, kemudian,
Mari kita lihat pada kaifiyah kitabatu harful ya, iaitu cara menulis huruf ya. Okey, mari kita lihat dulu ciri-ciri yang perlu kena ada dekat huruf ya kalau kita nak tulis. Okey, yang pertama. Okey, awak nampak kan? Okey, yang pertama ni ada kepala kecil bentuk C di atas garisan. Ni. Awak nampak kan yang ini saya gelarkan kepala kecil. Okey, ini kepala. Bentuk C. Awak nampak kan? Dia macam bentuk C kan? Lepas tu, perut boncit dekat bawah garisan. Ingat, huruf ya ada kepala yang pertama. Lepas tu, kedua ada perut boncit. Perut boncit tu, awak buat turun ke bawah. Buat bawah garisan. Ni perut boncit. Okey, saya tulis perut boncit. Okey, kemudian yang ketiga, tadi ni kedua kan? Okey, yang ketiga, ekor naik sedikit di atas garisan. Ini adalah ekor huruf ya. Okey, huruf ya ada ekor naik sikit atas garisan. Dan yang keempat, ada dua titik di bawah perut dia. Okey, ini adalah titik. Awak jangan lupa buat titik huruf ya, ya. Okey, mari kita cuba tulis huruf ya bersama-sama. Yang pertama tadi, ciri yang pertama ada kepala bentuk C. Okey, kita try buat. Okey, ini kepala dia. Kemudian ada perut boncit turun bawah. Kemudian ada ekor naik sikit. Buat titik 2. Okey, senang kan? Okey, lagi sekali kita try buat. Okey, kepala bentuk C, perut boncit, bawah garisan, ekor naik. Okey, lagi sekali. Kepala, perut boncit, ekor naik. Buat titik. Senang je kan tulis huruf ya? Tak susah. Okey, nanti dekat dalam buku latihan awak buat cantik-cantik ya. Okey, kemudian yang terakhir, awak akan mempelajari berkaitan dengan kedudukan huruf ya. Okey, kedudukan huruf ya ni sama je macam huruf-huruf yang lain. Ada 3 kedudukan. Yang pertama, harful ya fil awal, iaitu huruf ya yang berada di awal. Yang kedua, harful ya fil wasti, iaitu huruf ya yang berada di tengah. Dan yang ketiga, harful ya fil akhir, iaitu huruf ya yang berada di akhir. Okey, mari kita lihat satu persatu contoh dan saya akan bagikan penerangan. Okey, yang pertama, huruf ya yang berada di awal. Okey, apabila huruf ya yang berada di awal, dia takkan jadi huruf ya tunggal dah. Dia dah tak jadi huruf ya tunggal. Kenapa? Sebab dia nak sambung dengan huruf sebelah dia. Okey, awak buang kepala, buang ekor, tinggalkan yang tengah-tengah ni je. Okey, jadi dia akan jadi macam ni, tinggal tengah. Okey, nampak? Ini ialah huruf ya yang berada di awal. Okey, mari kita lihat pada contoh perkataan. Kalau awak nampak yang ini kan, huruf ya yang warna pink ni, kan yang berada di awal. Dia dah tak ada kepala, tak ada ekor. Awak ingat huruf ya kalau dia ada dekat awal, buang kepala, buang ekor. Jadilah macam ni. Okey, ikut saya baca. Iyadun. Iyadun. Yang kedua, huruf ya yang berada di tengah. Huruf ya yang berada di tengah ni pun sama je macam kedudukan huruf ya yang berada di awal. Cuma dia boleh sambung dengan huruf yang sebelah kanan. Okey, awak nampak? Okey, ini adalah huruf ya. Yang tengah-tengah ni kan, okey, ini huruf ya. Lepas tu, ini dia sambung dengan huruf sebelah kiri. Kemudian dia ada sambung dengan huruf yang sebelah kanan. Okey, mari kita lihat pada contoh perkataan. Awak nampak kan ada perkataan, ikut saya baca, shikun. Shikun. Okey, ini ialah yang tengah-tengah ni, huruf ya yang berada di tengah. Maknanya dia ada duduk dekat tengah-tengah perkataan. Kepala dah tak ada, ekor pun tak ada. Jadi dia tinggal badan dia sahaja. Ini ialah kedudukan huruf ya yang berada di tengah. Dan yang terakhir, kita nak tengok pada kedudukan huruf ya yang berada di akhir. Maknanya, ya tu yang berada dekat hujung sekali kat perkataan tu. Okay. Bila dia berada dekat akhir, dia akan jadi macam huruf ya tunggal. Tetapi, dia ada sambung ni dengan huruf yang sebelah kanan dia. Saya bagi contoh ya. Okay, ini huruf, contoh ni huruf jim.
Okey, ni huruf ya yang berada di belakang. Dia sambung. Jadi dia sama je macam huruf ya tunggal. Okey, mari lihat contoh perkataan. Okey, ikut saya baca dulu. Fi. Okay, awak nampak kan ada huruf ya yang warna pink ni. Ini ialah kedudukan huruf ya yang berada di akhir. Okey, dia ada kepala dia. Lepas tu ada perut buncit. Ada ekor. Lepas tu 2 titik. Kan sama macam lebih kurang huruf ya yang berada di akhir. Okey, awak boleh faham kan? Boleh bezakan kedudukan huruf ya ni. Alhamdulillah, kita dah habis satu tajuk pada hari ini iaitu huruf ya, huruf yang terakhir sekali dalam huruf hijaiyah. Saya harap awak boleh faham apa yang saya ajar. Latihan jangan lupa buat dan hantar pada saya ya. Okey, selamat belajar semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.